Baik para penonton, masih lagi bersama dengan kami. Alhamdulillah topik hari ini, ya Allah, dengarlah baik-baik. Ni kita semua kena dengar ni. Ya Allah, topik ni sangat-sangat dekat di hati kita yang perlu kita uruskan dengan baik. Kalau kita memanggil diri kita seorang mukmin yang berpaksikan hidup berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Baik, topik kita adalah tafsir maudu'i. Hidup damai dalam kepelbagaian. Dan bersama dengan kita di studio ialah Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid yang merupakan mudir Madrasah Al-Hikmah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukan apa bila saya baca topik ni kan. Ya. Kita ni memanglah kata kita ni percaya pada didikan Allah melalui Al-Quran dengan Sunnah, tapi di akar masyarakat kita, suka tak suka kita nak terima ataupun tak, rata-rata masih tebal lagi sifat perbezaan, kan? Baik dalam hati kita, kepercakapan kita, keperbuatan kita. Kadang-kadang kita ni sentiasa memisah-misahkan. Bukan nak kata dengan agama lain, sama kita ni pun. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh mulakan pandangan Islam tentang hidup ni berdamai dalam kepelbagaian agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah peranan kita sebagai tim TV Al-Hijrah untuk membuat pencerahan kepada umat, kepada rakyat kita, kerana kepelbagaian itu adalah anugerah Tuhan. Sebagai hambanya, tuntutannya, kewajipan kita ialah menguruskan kepelbagaian. Sebab kepelbagaian itu adalah merupakan ketentuan Allah. Sebagai contoh, kami telah menciptakan kamu, wahai manusia, kata Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan wanita. Dari situ kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku puak. Untuk apa? Lita'arafu. Supaya kita mengenal antara satu sama lain. Bukan sebatas mengenal, tetapi hasil daripada ayat lita'arafu itu adalah di atas wazan ta'arafu, itu atas wazan tafa'ala. Maksudnya mesti ada kesalingan, bukan saja satu pihak. Jadi apabila kita menolak konsep kepelbagaian itu sebenarnya sudah bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Apa tanda kita bersuku bangsa? Allah menyebutkan, inna fi khalqis sama wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah itu an khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinah, berbagai bahasa yang kamu ucapkan, wa alwanikum, dan warna kamu. Jadi di sini kepelbagaian. Kalau kita membuat dasar hidup kita menolak bahasa ataupun menolak kepelbagaian dari sudut warna kulit, apakah kita tidak teringat ayat 22 surah Ar-Rum ini? Jadi Malaysia sebagai sebuah negara yang plural, majmuk, seharusnya setakat kemerdekaan kita sudah 6 dekad ini, kita mampu untuk menguruskan kepelbagaian seperti yang disebutkan tadi. Bukan sahaja kepelbagaian biologi, suku kaum, laki-laki perempuan, malah kata Allah, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan mahu, Tuhan jadikan umat Malaysia ini umat yang satu. The same religion, kepercayaan yang satu. Tetapi tidak, wala yazaluna mukhtalifin. Kamu tidak berhenti-henti untuk saling mukhtalifin, maksudnya disagree each other, saling tidak ada persefahaman. Di situlah datang tanggungjawab kita, supaya konsep kepelbagaian ini seharusnya disantuni, akhirnya dia menjadi satu keindahan, menjadi suatu kekuatan. Bukan saja di peringkat diri dan keluarga, even di peringkat negara sekalipun. Kalau kita berjaya menguruskan, maka disitulah datangnya kedamaian, kesejahteraan dalam masyarakat dan kehidupan kita. Setuju sekali Ustaz.
Dan bila bercakap mengenai hidup sebagai masyarakat kan, dia sentiasa bermula daripada nukleus yang paling utama itu satu keluarga. Ibu, ayah, anak-anak. Dan pemikiran anak-anak ni selalunya dicorakkan oleh ibu dan ayah. Ini pun mengikut hadis Rasulullah sendiri. Sama kita suka ataupun tidak. Kadang-kadang kita sendiri kata, ni panggil orang Melayu lah ni. Ni panggil orang India lah ni. Ni panggil orang Cina lah ni kan. Ni mungkin panggil orang putih lah ni kan. So jadi, itu kadang-kadang yang merobekkan pemikiran anak kecil kita. Dan mungkin kita sendiri pun buat benda tu. Kan bukan orang lain kita dengar tak puas hati kan. Kita sendiri yang melakukannya. Jadi bagaimana cara yang Islam ajar dalam kehidupan kepelbagaian agama ni dan bangsa bagi kita mempraktikkannya di Malaysia ni. Maksudnya tadi kita bercakap dari segi konsep yang umum. Ni technicalities, metodologi dia. Cara mempraktikkannya, pembetulan cara mindset kita, kaedah terperincinya. Ya. Allah menyebutkan bahawa manusia yang diciptakannya ini telah dimuliakan. Manusia ini mempunyai kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi yang disebut takrim ilahi, kemuliaan Allah dianugerahkan kepada manusia tanpa mengira bangsa dan juga agama. Seperti bentuk fizikal sosok manusia yang cantik, yang handsome, rupa paras. Kemahiran berbicara, itu ada pada semua orang. Kerana Allah menyebutkan, Allamahul bayan. Kemahiran berkomunikasi itu diajarkan kepada manusia. Ar-Rahman khalaqal insan allamahu al-bayan. Itu disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Manusia ini diberi akal sehingga dia boleh merancang. Dia boleh berfikir. Jadi sebab itu Allah menjelaskan bahawa waja'alnahum wa hamalnahum, kami jadikan dia kemudahan fil barri wal bahr, pengangkutan di laut dan di daratan dan di lautan. Maknanya dengan kreativiti akal tadi manusia boleh mencipta kenderaan di laut, kenderaan di darat, malah di udara. Wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Jadi manusia selain daripada dianugerahkan takrim, kemuliaan dari Allah, manusia juga mendapat tafdil, iaitu kelebihan-kelebihan berbanding dengan makhluk yang lain. Apa yang dikatakan tafdil? Maksudnya dia berpotensi untuk mendapat akidah yang benar. Dia layak untuk menghayati sifat-sifat taqwa. Dia boleh untuk beramal dengan akhlak yang mulia. Di samping tadi, satu yang inklusif, semua anak Adam itu, walaqad karramna bani Adam, Tuhan berikan mereka kemuliaan. Dan lebih daripada itu, Tuhan berikan tafdil, iaitu kelebihan-kelebihan seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita manfaatkan sahaja. Apa potensi yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Jadi kalau kita mencari titik perbezaan demi kebaikan, itu tidak salah. Bukan titik perbezaan untuk dijadikan suatu pertikaian dalam masyarakat. Kerana kita tidak berkesudahan. Seperti yang kita sebutkan tadi, dalam tempoh hayat kita, ada yang separuh umur, ada yang sudah melebihi setengah abad. Maka kita manfaatkan bakat-bakat ini dengan kita meneroka panduan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tafdil tadi ialah Tuhan beri kesedaran dalam diri kita ini. Salah satu sifat akhlak mulia itu ialah mereka itu sangat pemurah. Mereka itu fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, sedia memberikan sedekah, didorong oleh wattaqa, sifat takwa mereka. Ini adalah merupakan kesalingan yang disebutkan tadi, akhirnya menjadikan kita, diri kita sebagai nukleus keluarga, dan juga dia akan menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, formula Allah tu mudah je, iaitu dengan memberi, membantu, bersedekah pada orang susah, tak kiralah bangsa apapun. Itulah ubat segala penyakit syahwat sangka di antara kepelbagaian bangsa.
Baik Ustaz, kita nak rehat seketika, tapi sekembalinya kita nanti, kita nak cakap tentang lewat ini. Rasanya macam, bukannya makin kita maju ke depan, tapi macam kadang-kadang keterbelakang dari segi prasangka antara bangsa ni. Jadi kita akan jawab sekembalinya kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nasir bin Kamarudin, pengerusi KPU, Kompleks Pendidikan Al-Ummah Cepoh. Saya sedang berada di tapak projek KPU yang kami sedang bangunkan fasa 1 bangunan sekolah untuk menggantikan sekolah yang sedia ada yang berada di Ulu Cepoh. Sekolah tersebut tidak lagi mampu untuk menampung bilangan pelajar yang berjumlah 1,212 orang. Keadaan sekolah tersebut yang berada di tepi jalan, dari segi keselamatannya dia tidak kondusif. Kemudian oleh kerana bilangan pelajarnya yang begitu ramai, kami terpaksa menyewa 5 blok bangunan kedai untuk menempatkan sebahagian daripada pelajar-pelajar kami. Jadi kerana itulah kami merancang untuk membangunkan kompleks KPU ini bagi memindahkan pelajar-pelajar yang sedia ada ke kawasan yang lebih selesa. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bermurah hati untuk memberikan sumbangan seberapa yang termampu
bagi menampung kos pembinaan projek pasar yang pertama ini yang berjumlah 5 juta kerana kemampuan kami dari segi kewangan sangat terhad. Kami merayu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan, para dermawan untuk memberikan bantuan dan menyumbang bagi merealisasikan hasrat yang murni ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kompleks pendidikan Ummah. Tapi sebelum kita nak bercerita mengenai kompleks tersebut, bagaimana kita nak terlibat, kita berbalik pada isu kita pada hari ini. Dan saya lontarkan soalan ialah, kalau kita bercakap dengan mak ayah kita kan, ataupun datuk dan nenek kita, mereka akan katakan bahawasanya graf keperpaduan pelbagai bangsa kat Malaysia ni, dia macam daripada pra kemerdekaan, dia low, lepas tu mai satu peringkat tu memang macam semua sama-sama bersatu hati mencintai negara, tapi sejak mutakhir ni, dia bagikan graf tu jatuh balik. Macam prawasangka tu makin menebal. Rasa perkauman tu makin tebal kan. Jadi dari pandangan Ustaz sendiri, saya tengok Ustaz pun macam anggaplah sebagai orang yang dewasa yang dah lihat perubahan era dekat negara kita ni kan. Boleh bagi komen sedikit. Dan macam mana kita, apa rasa sedih Ustaz melihat keadaan macam ni? Kesedaran ini dia bertolak daripada kefahaman. Sebelum merdeka 1956, ketika digubal perlembagaan negara atau perlembagaan persekutuan, di sana sudah ada suatu andaian yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan dan lain-lain agama boleh diamalkan peace and harmony, secara aman dan damai. Yeah. Begitu juga kedudukan bangsa, bahasa, kedudukan raja-raja Melayu, itu adalah merupakan tonggak-tonggak dalam negara. Bukan artinya bila kita sebut kepelbagaian itu, kita menafikan hakikat sejarah dan budaya. Itu harus diambil kira. Tetapi yang mengikat antara seorang dengan seorang yang lain, rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan orang ramai, ialah al-adlu, iaitu adil. Kalau kita berlaku adil, dalam arti kata, kita tidak menafikan hak seseorang atau sesuatu kaum dalam negara, maka itulah namanya tanggungjawab kita. Kerana Nabi sendiri ketika menggubal perlembagaan Madinah sebanyak 47 artikel, perkara 25 yang disebut oleh Nabi, kalau kita rujuk kepada Sahifah Madinah, annal yahuda bani Auf, adapun orang-orang Yahudi Bani Auf, ummatun ma'al mu'minin. Umat as a nation, satu bangsa bersama dengan orang beriman. Itu zaman Nabi. Yeah. Jadi soal kepelbagaian ini adalah merupakan suatu ketetapan Allah. Bagaimana mungkin kita nak menafikan kewujudan kepelbagaian ini? Sebab Allah menjadikan kepada kita malah satu anugerah kepada Malaysia, sebuah masyarakat dan negara yang plural. Jadi kebijaksanaan mengurus kepelbagaian itulah yang penting kepada kita, terutama generasi muda. Sebab kita tak boleh menafikan sejarah dan budaya negara. Itu harus difahami, malah diterima oleh mana-mana pihak, mana-mana penganut agama sekalipun. Yang kita tolak ialah konsep yang disebut discriminative policy ataupun dasar-dasar yang menindas. Selagi kita dapat deliver sesuatu yang adil, maka disitulah kekuatan kita sejak merdeka tahun 57 sampai hari ini. Untuk menafikan di sana ada hal-hal yang tidak selesa, itu hampir mustahil. Kerana sebagai manusia, masing-masing ada emosi, masing-masing ada pandangan. Tetapi kita harus tap kepelbagaian, perbezaan itu sebagai satu keindahan dan kekuatan. Demikianlah yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita ini. Baik. Tapi hakikatnya kan Ustaz, baik daripada mana-mana kelompok masyarakat bangsa, ada je yang melakukan perbuatan yang tak baik ataupun mendiskriminasikan puak yang lain, baik dan mana-mana pula bangsa, kelompok bangsa. Kak sebagai seorang Ustaz, sebagai seorang ayah, mungkin datuk,
Kalaulah ada satu perkara yang nak pesan dekat anak cucu ni, tolong jangan buat macam ni. Yang paling Ustaz rasa genting patut anak cucu Ustaz sendiri, zuriat Ustaz sendiri, peka cakna. Yang rasa kita ni sebagai orang tua ni rasa macam, tolong jangan buat benda ni. Yang paling trigger lah. Apakah pesanan itu dari konteks yang boleh memudaratkan perhubungan antarabangsa? Ya. Secara relatif atau perbandingan, Malaysia adalah sebuah negara yang aman. Masyarakatnya sesuai dengan konsep perpaduan yang ada hari ini. Cuma kita nak mengukuhkan lagi. Semangat itu bukan sahaja dari sudut teknikal yang disebutkan tadi, tetapi harus juga bertolak daripada reflective rationality. Kita mengambil perkara-perkara di sebalik daripada perkara realiti yang kita lihat. Sebagai contoh, satu konsep fiqhu al-ma'al, iaitu fiqh implikasi. Kalau kita bertindak ekstrim ataupun resis atau meniupkan kebencian, sudah tentu implikasinya memudaratkan. Jadi kita nak hidup yang aman. Sebab Allah menegaskan, wa amanahum min khauf. Selain daripada falyabudu rabb hadzal bait, supaya kita dapat fokus untuk mengabdi kepada Allah dengan allazi at'amahum min ju', iaitu Allah yang memberi kamu makan sehingga kamu tidak lapar. Dua-dua ini, iaitu makanan dan keamanan, itu adalah perkara yang bottom line. Malah itulah yang menjadi maqasid kepada syariah kita. Sama ada pihak yang berkuasa sebagai pimpinan ataupun rakyat jelata, apa juga sektor. Dua perkara ini mesti tak boleh kurang, tak boleh defisit, keamanan dan makanan. Jadi kalau dua ini ada, maka kita dapat memberi tumpuan falyabudu rabb hadzal bait, iaitu kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan fokus, dengan tumpuan, kerana dua perkara asas tadi sudah dapat kita selesaikan. Tapi kalau kita menimbulkan isu-isu yang disebutkan tadi, ekstremisme, rasisme, kebencian, sama ada dalam kaum itu sendiri ataupun dengan kaum yang lain, sudah tentulah dua perkara yang asas ini tak dapat kita nak jelmakan dalam realiti kehidupan kita. Itulah pesan kita kepada generasi muda yang ada sekarang. Okey. Ustaz, satu lagi kadang-kadang kita dapat ni nak secara ringkas lah. Kadang-kadang kita tengok netizen ataupun luahan kata asyik kita umat Islam je nak kena faham. Orang lain tak mau faham ke kat kita? Macam tu. Macam mana tu secara ringkas? Sebab itu kepelbagaian yang Tuhan jadikan sini, dia bukan noktah di situ. Untuk apa? Li ta'arafu. Ya. Jadi li ta'arafu itu mesti ada pendekatan interaktif. Ya. Antara kaum dan penganut agama. Sebab itu dalam Quran disarankan qul ya ayyuhal kafirun. Mana as a Muslim, sebagai orang yang beriman, kamu kena berhubung dengan orang al-kafirun. Walaupun dalam persoalan kepercayaan, apabila mereka tidak akur dengan seruan kita, maka itu bukan tanda permusuhan. Ya. Apa persefahamannya? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Inilah yang dikatakan understanding. Sebab la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk orang menganut sesuatu agama. Tapi tugas kita ialah memberikan penerangan. Maklumat. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ini petunjuk yang benar, ini jalan yang kesesatan. Itu sahaja batas kita. Soal bagaimana hasilnya, kesannya, itu terserah kepada Allah. Baik. Maka di akhirat nanti Allah akan mengadili sejauh mana tugas kita yang dapat kita laksanakan di dunia. Inilah yang menimbulkan keamanan dalam kepelbagaian yang ada. Jadi Ustaz, saya kira apa yang kita nak kongsikan tentang kompleks pendidikan ummah ni adalah pendekatan kita, cara kita untuk menterjemahkan maklumat ini kepada pelbagai bangsa. Jadi bagaimana Ustaz boleh cerita pada kami tentang kompleks ummah ni, apa dia dan bagaimana ia dapat mengeratkan lagi perhubungan antara pelbagai bangsa? Ya. Untuk meraihkan apa yang difirmankan oleh Allah, waqtilafu alsinah,
variety of languages spoken by the people, berbagai bahasa diucapkan oleh manusia, maka di sekolah ini kita mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, termasuk Mandarin. Masya Itu Allah. juga diperkenalkan kepada generasi baru supaya mereka dapat berinteraksi dengan senang dalam masyarakat yang majmuk. Jadi tidak menjadi satu kesalahan dengan syarat kita dapat menguasainya dengan baik. Baik, di sana kita dapat lihat visual sekolah tersebut. Ceritakan bagaimana kita boleh turut sama menyumbang. Ya, sekolah ini adalah merupakan dibangunkan di atas tanah wakaf di bawah Majlis Agama Islam. Dia bukan milik syarikat ataupun individu, tidak. Jadi bila kita dapat menyumbang ini, artinya dia akan tertahan di situ sebagai harta wakaf dan dapat dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Masya Allah. Kita pun tak mampu nak sampai umur yang begitu. Baik. Tetapi sebagai peninggalan kita kepada generasi akan datang, sumbangan kita itu termasuklah apa yang disebut oleh Nabi sadaqatin jariyah, iaitu sedekah yang berkekalan pahalanya, au ilmin yuntafa, segala ilmu dicurahkan di kompleks ini, dan nantinya waladin salih yad'ulah, mereka inilah yang mendoakan kepada kita, yang menyumbang walaupun seketul batu bata yang disumbangkan. Amin. Tetapi dia adalah merupakan satu sumbangan yang sangat berkekalan, yang disebut hari ini mampan untuk kehidupan kita. Masya Allah. Ustaz, jazakallah khairan kathiran kerana memberi ruang untuk kami turut terlibat, dan buat pengetahuan anda, sekolah ini bukan saja untuk umat Islam tetapi semua bangsa, pelbagai bangsa. Jadi bayangkan mereka masuk ke sekolah ini daripada infak kita, daripada wakaf kita, dan kalau mereka memahami dan beriman kepada Allah, Masya Allah, berterusanlah amalan kita sampai bila-bila, selagi mana sekolah ini diguna pakai. Jazakallah khairan kathiran sekali lagi Ustaz. Semoga Allah mudahkan urusan Ustaz membawa kebaikan. Baik para penonton, terus bersama kami, banyak lagi yang baik-baik kita nak kongsikan. Semuanya di Assalamualaikum.